Pada zaman dahulu, di sebuah kampung, tinggallah seorang pemuda yang kuat berangan-angan. Namanya Mak Jenin. Pada suatu hari, Mak Jenin memanjat pokok kelapa untuk memetik buah kelapa. Dia sudah memanjat 10 pokok kelapa. Semasa memanjat pokok yang ke-11, Mak Jenin sudah mula berangan-angan. Upah memetik buah kelapa ini akan kubelikan 20 biji telur ayam kampung. Kemudian, Mak Jenin menyambung kerja memetik buah kelapa di pokok itu. Tidak lama kemudian, dia berasa sangat letih. Mak Jenin pun bertenggek di atas pelepah kelapa yang separuh kering itu. Dan Mak Jenin terus menyambung angan-angannya. Telur-telur itu akan aku eramkan. Kemudian aku bela ayam-ayamku dengan baik sekali. Apabila ayam-ayam kampung sudah besar, aku akan menjualnya. Wang jualan ayam itu akan kubeli beberapa ekor kambing. Mak Jenin terus berangan. Dia berangan untuk menjual kambing-kambingnya dan membeli beberapa ekor lembu pula. Selepas lembu-lembunya membiak, Mak Jenin berniat untuk menjualnya. Wang jualan lembu itu akan dibelinya beberapa ekor kuda. Kuda itu akan ditunggangnya semasa membawa lembu-lembunya meragut rumput di padang. Mak Jenin terus berangan lagi. Dia berangan bersiar-siar dengan menunggang kudanya. Dan Mak Jenin juga turut berangan untuk mengahwin seorang puteri saudagar kaya. Tuan Puteri meminta Mak Jenin memacu kuda dengan lebih pantas dan bawanya bersiar-siar. Oleh sebab laju pantas, kudanya tersalah lompat lalu terjatuh ke dalam perigi buta. Ketika itulah Mak Jenin tersedar bahawa dia sebenarnya di atas pokok kelapa dan akhirnya Mak Jenin jatuh dan meninggal di situ. Pada topik kali ini, kami bawakan kepada anda mengenai pembentukan psikologi dalam kalangan kanak-kanak dapat dipupuk melalui cerita-cerita rakyat. Jadi, jom kami kongsikan kepada anda mengenai psikologi dalam kalangan kanak-kanak. Apakah yang dikatakan dengan psikologi? Psikologi merupakan bidang akademik dan gunaan yang mengkaji tentang tingkah laku dan minda manusia. Penyelidikan dalam bidang psikologi bertujuan untuk memahami, menerangkan tentang pemikiran, tindakan, perasaan dan sebagainya. Aplikasi bidang ini digunakan dalam kesihatan, mental, peningkatan prestasi, batuan kendiri, ergonomik dan sebagainya. Bidang lain yang mempengaruhi kesihatan dan kehidupan seharian turut dikenali sebagai bidang psikologi. Bidang psikologi berkembang daripada bidang falsafah dan biologi. Perbincangan tentang kedua-dua bidang ini sejak zaman pemikiran awal Yunani lagi. Perkataan psikologi berasal daripada gabungan dua perkataan Yunani iaitu psycho yang bermaksud jiwa, rohani atau mental, manakala logi pula bermaksud kajian. Jadi, psikologi bermakna kajian jiwa mental atau rohani manusia. Seperti kita sedia maklum bahawa bidang psikologi ini melibatkan emosi dan jiwa. Apakah yang dikatakan dengan emosi? Emosi adalah sesuatu yang dirasai seseorang tak kala berhadapan dengan sesuatu peristiwa atau situasi tertentu. Menurut teori James mengatakan, emosi ialah perkara luaran yang merangsang seseorang akan merangsangkan organ viscera dalam badan dan kemudiannya mengakibatkan terkumpulnya pengalaman emosi atau perubahan pada perasaan. Seseorang itu akan berasa sedih sekiranya dia sedih dan akan mengeluarkan air mata iaitu menangis. Manakala jika seseorang itu mengalami perasaan takut akan menyebabkan jantungnya berdebar-debar. Emosi seringkali dikaitkan sebagai suatu bentuk pengalaman manusia kerana apa yang mencetuskan perasaannya pada masa itu datang daripada apa yang dilihat, dirasa dan ditagani daripada persekitaran.
Perubahan emosi kanak-kanak dalam lingkungan usia 7 hingga 8 tahun dapat dilihat dan diteliti melalui ekspresi wajah, cara berinteraksi dan bagaimana mereka melayang kehendak diri sendiri. Oleh kerana topik kami tertumpu kepada psikologi kanak-kanak, maka kami akan menerangkan siapakah kanak-kanak. Kanak-kanak dan bayi memerlukan rangsangan bahasa yang berterusan agar perkembangan bahasa mereka berkembang selari perkembangan kognitif dan fizikal. Kajian menunjukkan bahawa perkembangan pendengaran dan bahasa boleh dirangsang seawal di rahim ibu lagi. Kanak-kanak dan cerita rakyat berpisah tiada. Apakah yang dikatakan dengan cerita rakyat? Cerita rakyat adalah satu bentuk sastra rakyat Melayu yang tertua. Utley mengatakan sastra rakyat adalah bercorak lisan yang dituturkan. Ia bermaksud diceritakan secara lisan dari generasi ke generasi yang lain. Kebanyakan cerita-cerita rakyat berasaskan keadaan persekitaran dan budaya ketika itu. Cerita Mak Jenin merupakan cerita rakyat yang popular dalam kalangan masyarakat Melayu terdahulu dan masih lagi relevan untuk diperdengarkan kepada masyarakat kini. Cerita Mak Jenin mengisahkan seorang pemuda yang suka berangan tetapi malas berusaha dalam kehidupannya. Melalui cerita rakyat Mak Jenin, kami akan meneroka dengan lebih mendalam mengenai perkara tersebut untuk melihat pembentukan psikologi dalam kalangan kanak-kanak berjaya atau tidak. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Cerita Mak Jenin memainkan peranan dalam membentuk psikologi kanak-kanak melalui gaya pemikiran. Apa itu gaya pemikiran? Gaya pemikiran adalah tabiat positif yang menyumbang kepada pemikiran yang lebih baik, kritikal, penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Mengikut Lana Nakon 2005, penulis buku Every Child Has a Thinking Style menerangkan terdapat 4 jenis gaya pemikiran yang mempengaruhi sikap, trait, personality, bakat dan kerjaya kanak-kanak, iaitu gaya pemikir, thinking style, gaya inovatif, innovating style, gaya pemelihara, maintaining style dan gaya harmoni, harmonizing style. Oleh itu, terdapat jenis gaya pemikiran yang boleh dikaitkan dalam cerita Mak Jenin, iaitu berdasarkan gaya pemikir, thinking style. Gaya pemikir ini adalah yang bersifat bercita-cita tinggi dan cabarannya lebih suka melakukan sesuatu apabila mendapati keuntungan, kebaikan ataupun ganjaran yang bakal diperolehi. Gaya pemikir sangat berkait rapat dengan sikap yang ditonjolkan oleh watak Mak Jenin itu sendiri, di mana dia mempunyai cita-cita yang tinggi untuk menjadi orang yang kaya raya dan melakukan sesuatu pekerjaan, iaitu mengambil upah memanjat pokok kelapa demi ganjaran daging kambing yang dijanjikan untuknya. Jadi, jelaslah bahawa cerita Mak Jenin ini membentuk psikologi kanak-kanak melalui jenis gaya pemikiran, iaitu gaya pemikir, thinking style, di mana ia mempengaruhi sikap yang terdapat pada Mak Jenin itu. Hal ini kerana sikap Mak Jenin itu mewakili sikap kanak-kanak itu sendiri, di mana sikap kanak-kanak yang mempunyai gaya pemikir ini lebih melihat kepada kanak-kanak yang bercita-cita tinggi serta mencapai matlamat. Setakat itu saja contoh yang dapat diberikan. Jadi teruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu Amirah Afiqah. Terima kasih kepada Nur Nabila binti Muhammad Azman. Seterusnya saya akan meneruskan lagi pembentangan ini dan memperjelaskan bagaimana sesebuah cerita rakyat itu mempengaruhi psikologi kanak-kanak. Berdasarkan kepada cerita rakyat, iaitu cerita Mak Jenin turut mempengaruhi perkembangan terhadap psikologi kanak-kanak dengan memainkan peranan mendidik diri supaya sentiasa berusaha dalam mencapai sesuatu. Cerita Mak Jenin merupakan salah satu cerita rakyat yang begitu dikenali dan sinonim dalam kalangan masyarakat Melayu sebagai suatu bentuk pendidikan, khususnya kepada kanak-kanak melalui penceritaan secara lisan. Demikian kerana melalui cerita rakyat seperti ini dapat membentuk pengajaran dan juga kepribadian kanak-kanak melalui
watak dan perwatakan yang ditunjukkan di dalam cerita Mak Jenin. Melalui cerita Mak Jenin ini, kanak-kanak dapat memahami mesej yang cuba disampaikan. Itu jelaslah bahawa cerita rakyat juga memainkan peranan dalam membentuk psikologi kanak-kanak. Misalnya melalui perwatakan Mak Jenin secara tidak langsung memberi contoh pada kanak-kanak supaya tidak bersikap seperti Mak Jenin yang suka berangan-angan tanpa usaha. Mak tertarik untuk mengaitkan bahagian ini dengan pepatah Melayu iaitu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, di mana membawa maksud kita haruslah bersusah payah dahulu sebelum mencapai satu kejayaan, kerana kejayaan itu tidak akan datang secara bergolek tanpa usaha. Sekian daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan bagaimana sebuah cerita rakyat mempengaruhi psikologi kanak-kanak kepada Nur Nabila binti Muhammad Razi. Saya ucapkan kepada saudari Amirah di atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan peranan yang ketiga, iaitu peranan cerita rakyat Mak Jenin dalam meningkatkan daya imajinatif psikologi kanak-kanak. Baiklah, karya sastra untuk kanak-kanak dan remaja yang dicerna dengan teliti di dalam cerita rakyat Mak Jenin mampu membentuk pembinaan psikologi yang lebih mampan, di mana tingkah laku atau perlakuan yang salah dan tidak bermoral dalam karya sastra mengajar mereka untuk menilai aspek kebijaksanaan di celah-celah penceritaan kisah Mak Jenin. Sedia maklum bahawa cerita rakyat merupakan tradisi lisan yang berbentuk prosa yang disampaikan dari generasi ke generasi yang seterusnya. Cerita rakyat ini kebiasaannya menggunakan pertuturan dan ungkapan dalam menceritakan kisah-kisah yang berbentuk pengajaran, pedoman serta hiburan kepada masyarakatnya. Oleh itu, cerita rakyat Mak Jenin sememangnya membantu kanak-kanak dalam proses peningkatan daya imajinatif, di mana cerita ini membawa kanak-kanak untuk berimajinasi dan menggambarkan situasi di dalam kisah tersebut. Oleh itu, apa itu imajinasi? Imajinasi adalah bayangan yang dibuat oleh fikiran dan mempunyai kuasa yang sangat kuat. Kuasa tersebut disambung ke minda untuk membayangkan sesuatu. Pengimejan dan penggambaran berkait rapat antara satu sama lain untuk menghasilkan sesuatu imajinasi. Proses imajinasi ini melibatkan pemikiran dan perkara yang dilihat atau didengari. Kanak-kanak memerlukan imajinasi untuk membantu proses pembesaran mereka. Imajinasi memberi impak yang besar kepada kanak-kanak untuk menghadapi masa hadapan. Seterusnya, menurut Longford 1975 percaya bahawa setiap kanak-kanak lahir dengan daya kekreatifan dan imajinasi yang tersendiri. Penyataan ini disokong dengan sifat semula jadi kanak-kanak yang gemar meneroka dan penuh dengan sifat ingin tahu yang membolehkan intelektual diproses melalui minda manusia yang mempunyai 5 bentuk operasi, iaitu kognitif yang diproses melibatkan proses mental dari sudut penerimaan dan pemprosesan maklumat. Seterusnya, memori merujuk kepada kaedah mengingat dan penyimpanan data. Seterusnya, pemikiran konvergen merujuk kepada satu bentuk keupayaan pemikiran yang memusatkan perhatian kepada penyelesaian masalah secara khusus. Seterusnya, pemikiran divergent yang dapat dilihat sebagai kebolehan pemikiran yang bersifat pelbagai dan bercabang. Dan akhirnya, penilaian evaluation merujuk kepada penilaian atau pertimbangan bagi sesuatu tindakan. Hal ini sejajar dengan tujuan atau mesej utama di dalam penceritaan cerita rakyat Mak Jenin, iaitu konklusi yang dapat disimpulkan
di dalam cerita rakyat ini adalah melakukan sesuatu secara bijaksana. Oleh itu, penyampaian penceritaan ini kepada kanak-kanak membantu kepada daya imajinasi dan penggambaran visual di dalam minda kanak-kanak melalui situasi yang diceritakan oleh penutur, dan daya imajinatif itu dikatakan berhasil apabila kanak-kanak dapat berinteraksi dan memberi maklum balas berkenaan penceritaan. Saya serahkan kepada saudari Nur Azlin. Terima kasih kepada saudari Nur Nabilah. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini bagi isu yang keempat pula. Okey, bagi menjelaskan bagaimana cerita rakyat Mak Jenny dapat memainkan peranan dalam membentuk psikologi kanak-kanak adalah menerusi nilai-nilai pengajaran yang terdapat di dalam cerita Mak Jenny, iaitu dapat menanamkan sikap berhati-hati dan teliti dalam membuat sesuatu tindakan, keputusan ataupun sesuatu pekerjaan. Pokok pangkalnya, mereka yang teliti mempunyai peluang yang lebih besar untuk berjaya dalam hidup berbanding mereka yang kurang teliti. Mengapakah begitu? Apakah maksud mempunyai sifat ketelitian? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, iaitu mendefinisikan sifat ketelitian sebagai ingin melakukan tugas atau tanggungjawab dengan baik dan bersungguh-sungguh. Ia merujuk kepada mereka yang memberi tumpuan tepat terhadap tugasan mereka dengan penetapan minda bahawa apa-apa yang dilakukan adalah untuk mencapai matlamat jangka panjang. Dalam kata lain, mereka sanggup melepaskan manfaat jangka pendek yang mungkin dapat diperolehi daripada gangguan lain. Hal ini demikian kerana apabila kita melakukan sesuatu perkara ataupun sesuatu pekerjaan, kita seharusnya memberikan lebih hati-hati dan fokus dalam membuat sesuatu perkara ataupun sesuatu keputusan supaya apa yang kita lakukan itu tidak akan membawa kepada keburukan ataupun kemudaratan kepada diri kita sendiri. Saya ingin memetik kata-kata daripada Malcolm Gladwell, iaitu jika anda bekerja cukup keras dan menegaskan diri serta menggunakan fikiran dan imajinasi anda boleh membentuk dunia sebagaimana yang anda inginkan. Sebagai contohnya yang dapat diketengahkan di sini ialah menerusi watak dalam cerita rakyat Mak Jenin. Anda dapat lihat bahawa peristiwa di mana watak yang digambarkan oleh Mak Jenin yang selalu banyak berangan-angan dan tidak fokus ketika membuat pekerjaan sehingga perbuatannya itu telah menyebabkan dia mati kerana jatuh pokok kelapa. Semasa peristiwa itu, Mak Jenin banyak berkhayal di atas pokok kelapa sehinggakan dia terlupa yang sebenarnya dia berada di atas pokok kelapa adalah bertujuan untuk mengambil buah kelapa. Namun begitu, perbuatan Mak Jenin yang asyik berkhayal dan selalu leka telah mengancam keselamatan nyawanya sendiri. Oleh itu, menerusi peristiwa tersebut terdapat lihat bahawa apabila kanak-kanak melihat cerita rakyat Mak Jenin ini, mereka akan dapat menilai sama ada baik ataupun buruk sekiranya mereka tidak fokus dalam melakukan sesuatu perkara dan mereka akan mendapat akibatnya. Berdasarkan kepada peristiwa Mak Jenin tersebut, dapat lihat bahawa cerita rakyat Mak Jenin ini dapat memainkan peranan dalam membentuk psikologi kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada Siti Nuratina. Terima kasih saudari Nur Azli binti Hisham di atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung perbincangan dengan membentangkan tentang peranan cerita rakyat Mak Jenin dalam membentuk psikologi kanak-kanak, di mana cerita rakyat Mak Jenin berupaya untuk menanamkan sifat bersederhana dan juga menangkis sikap tamak haloba di dalam diri mereka. Seperti yang kita sedia maklum, watak di dalam cerita rakyat Mak Jenin, iaitu Mak Jenin sendiri, digambarkan sebagai seorang yang tamak haloba. Perkara ini dapat dilihat di dalam cerita rakyat berkenaan, di mana ketika peristiwa Mak Jenin mengambil upah untuk memanjat pokok kelapa oleh seorang saudagar. Ketika memanjat pokok kelapa berkenaan, Mak Jenin tiba-tiba terpandang akan seorang
anak gadis yang cantik rupawan, iaitu anak kepada saudagar kaya berkenaan. Mak Jenin terus berangan-angan untuk berkahwin dengan perempuan berkenaan. Tanpa disedari, Mak Jenin terus berangan-angan dan menganjam angan-angannya dari satu angan-angan ke angan-angan yang lain sehingga dia mengabaikan pekerjaannya ketika itu. Padahal, Mak Jenin mula lupa daratan dan mula lupa diri dan akhirnya dia terjatuh daripada pokok kelapa berkenaan. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga, kelapa pun tidak dapat beristeri jauh sekali. Situasi di dalam cerita rakyat berkenaan dapat menyuntik kesedaran kepada kanak-kanak tentang pentingnya untuk bersifat sederhana dalam apa jua keadaan dan mengikis sifat tamak dalam diri mereka. Tegasnya, melalui cerita rakyat berkenaan, kanak-kanak akan dapat menilai dan berfikir bagaimana kesan buruk jika wujudnya sifat tamak haloba di dalam diri mereka seperti yang terjadi kepada watak dalam cerita rakyat Mak Jenin. Dapat disangka lagi, cerita rakyat Mak Jenin akan dapat mendidik kanak-kanak dan seterusnya membentuk peribadi kanak-kanak ke arah yang lebih bersederhana di dalam apa jua keadaan pada masa akan datang. Bak kata pepatah, orang tamak selalu rugi. Setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Seterusnya saya akan memberikan pembentangan ini kepada saudara Hisham. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Azlina. Isi yang seterusnya adalah emosi kanak-kanak. Emosi kanak-kanak dapat juga diekspresitasikan melalui sastra lisan. Mai Ahmad 1979 ada mengatakan bahawa sastra lisan bukan sahaja membentuk jiwa kanak-kanak, tetapi ia juga turut memberikan pengajaran dan panduan, serta turut memberikan penderitaan, pengalaman, bolehkan kanak-kanak mengenal emosi dasar suatu perkembangan yang positif apabila emosi ini mula terbentuk dalam diri mereka dan ekspresi emosi ini dapat dikenal pasti. Dalam erti kata yang lain, sastra lisan ataupun sastra bacaan bukan sahaja dapat mengenal emosi diri sendiri, tetapi emosi orang lain juga. Bagaimana pula ibu bapa dan masyarakat sekeliling untuk mengenali emosi yang sedang dialami oleh kanak-kanak mereka. Ini turut disokong oleh Mahmud Nazar Muhammad 2001 yang mengatakan bagaimana seseorang kanak-kanak itu dapat mengenali emosi diri sendiri. Puaskan semula bagaimana emosi dalam diri kanak-kanak ini boleh berlaku. Yang pertama adalah melalui maklumat, iaitu apabila kanak-kanak itu membaca ataupun mendengar, ia dapat mentafsirkan, dan terakhir apabila ia telah mentafsir, maka kanak-kanak itu dapat memberikan rangsangan tindak balas, iaitu melalui mata, gerakan dan percakapan. Saya akan mengupaskan 3 emosi daripada kanak-kanak apabila melihat cerita Mak Jenin ini. Pertama adalah emosi gembira dan teruja. Kanak-kanak akan teruja ataupun gembira apabila ia mendengarkan kisah Mak Jenin ini. Kerana apa? Melalui kisah Mak Jenin ini, Mak Jenin yang pandai memanjat pokok akan menyebabkan kanak-kanak teruja untuk turut melakukan. Sebagaimana kita lihat, pokok kelapa ini yang tinggi dapat dilakukan oleh Mak Jenin. Tindak balas daripada emosi teruja dan gembira ini kanak-kanak dapat diluahkan melalui percakapan, di mana kanak-kanak akan mengatakan, wah, pandainya Mak Jenin ini memanjat pokok. Emosi yang kedua pula adalah emosi takut ataupun gementar. Emosi takut ataupun gentar ini daripada kanak-kanak apabila berlaku melalui perasaan takut, di mana kanak-kanak melihat Mak Jenin dia melepaskan tangan daripada batang pokok kelapa, dan ini akan menyebabkan Mak Jenin akan jatuh. Tindak balas yang akan dilakukan oleh kanak-kanak ini adalah melalui ekspresi muka, iaitu perasaan takut.
Dan yang terakhir adalah emosi sedih. Di mana emosi sedih berlaku apabila mak janin telah mendarat di tanah, iaitu menyebabkan mak janin meninggal. Dan ini akan turut memberikan ekspresi muka yang sedih oleh kanak-kanak. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Arina untuk penutup. Terima kasih Saudara Hisham. Berdasarkan penerangan sebelum ini, jelas menunjukkan bahawa pembentukan psikologi dalam kalangan kanak-kanak melalui cerita rakyat sangat relevan diperkatakan. Hal ini demikian kerana penjelasan mengenai perkara-perkara tersebut telah pun dijelaskan sebelum ini. Kami menyokong bahawa psikologi yang dibawa dalam cerita rakyat telah membentuk jati diri, nilai murni serta pembentukan emosi yang stabil dalam kalangan kanak-kanak. Cerita-cerita rakyat seperti ini haruslah dipelihara agar tidak lapuk di telan zaman. Kerana melalui cerita-cerita tersebut, pembentukan identiti kanak-kanak dapat dibentuk. Seiring perkembangan teknologi, kita memahami bahawa cerita ini mungkin kurang dibaca dan diperkatakan lagi. Oleh itu, pihak berwajib haruslah berusaha untuk membina cerita-cerita rakyat seperti ini dalam teknologi seperti animasi, game dan sebagainya. Jelaslah, pembentukan psikologi dalam kalangan kanak-kanak melalui cerita rakyat sememangnya berjaya membentuk identiti seseorang kanak-kanak. Sekian.